Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrujuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hattam yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi masyaallah wa la quwwata illa billah masyaallah. Kullu nikmatin minallah masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbahasan kita untuk siri yang ke-13, ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan langkah-langkah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang patut untuk kita lakukan iaitu meneruskan tugas dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah adalah tugas yang begitu mulia yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid menceritakan bahawa Habib Ali Al-Habsyi iaitu salah seorang imam Al-Aribillah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi yang lahir pada 24 Syawal 1259 Hijrah di desa Qasam, seorang ahli syariat dan hakikat, pengarang kitab maulid yang terkenal dan penuh berkat iaitu Simtud Durar. Barang siapa yang biasa membaca maulid Simtud Durar, dia meninggal pada waktu zuhur 20 Rabiul Akhir 1333 Hijrah dan dimakamkan di Masjid Riyadh Hadramaut, salah seorang ulama yang besar. Jadi Habib Ali Al-Habsyi bercerita bahawa seorang soleh penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut nama para awliya lain, baginda hanya menyebut nama-nama mereka. Allahu Rabbi, beruntung kan nama-nama yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika menyebut nama Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, baginda menyebut nama, keturunan, pekerjaannya kerana memuliakannya. Ini disebabkan Habib Ahmad senantiasa meluangkan masanya untuk tujuan dakwah. Jadi waktu yang terluang itu digunakan untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu, untuk memperingatkan umat tentang hukum hakam dan sebagainya. Habib Zain juga mengingatkan bahawa berdakwah adalah jalan untuk menjadikan diri seseorang itu lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni ni iaitu yang merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sebab kerana itu yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalahnya, menyampaikan dakwah, mengajak umat ke jalan kebaikan dan melarang kepada perkara-perkara yang batil. Ini tugas yang sangat mulia. Inna arsalna bil haqqi basyira wa nazira wa in min ummatin illa khala fiha nazir tarakatu fikum
wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, ya, menyampaikan khabar gembira kepada orang ramai tentang balasan-balasan yang akan dikecapi bagi mereka yang beramal soleh. Itu tujuan dakwah ini sangat-sangat mulia, tetapi hendaklah dengan ikhlas, dan bukannya kerana dunia, bukan kerana habuan dunia, bukan kerana inginkan kemasyhuran ataupun ingin menunjukkan kealiman, tidak. Tujuan dakwah ini adalah untuk memperingatkan manusia, mengingatkan mereka ke jalan Allah, mengingatkan mereka kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdakwah secara berhemah. Baik. Tercampur tadi hadis tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Kemudiannya rindu untuk berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kekasih pasti sangat rindu untuk bersua dan menatap wajah kekasihnya. Kalau kita kan dalam keadaan online, berkenalan dengan seseorang, tiba-tiba jatuh hati, ingin bertemu tak? Pasti kita nak bertemu. Begitulah juga hati orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tidak, pasti akan senantiasa rindu untuk berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada di dunia, sekurang-kurangnya dapat menatap wajahnya yang mulia seketika dalam mimpi mereka. Lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana di akhirat nantilah yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membantu umatnya. Itu sebab di dalam satu hadis disebutkan, min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di nawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Di antara umatku yang amat kasihnya terhadapku ialah kumpulan manusia yang datang selepas kewafatanku. Setiap mereka bercita-cita agar dapat melihatku, dan ini lebih disukai daripada keluarga dan hartanya. Untuk kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita memejamkan mata ketika tidur, perbanyakkan untuk kita membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya membaca selawat azamiyah, dan juga selawat yang boleh mendekatkan kita kepada Sayyidina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqdumu alaikum ghadan aqwamun hum aruqu quluban lil islami minkum. Esok akan datang daripada kamu kaum, mereka sangat lembut hati terhadap Islam daripada kamu. Dan dalam satu riwayat lagi yang disebutkan orang-orang yang lembut hatinya itu orang-orang Yaman, iaitu mereka itu penternak kambing. Orang-orang Yaman ini lembut. Kita tengok orang-orang Yaman yang datang ke negara kita, begitu juga yang mereka menetap di negara kita macam mana. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ta'ala, yang merupakan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang faqih, berani dan pemanah tepat, salah seorang qari yang memiliki suara yang sangat merdu. Siapa dia? Abu Musa al-Asy'ari, yang jalurnya sampai kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang kita mengaji sifat 20. Dia meninggal dunia di Kufah, dikatakan juga di Mekah, pada tahun 44 Hijrah, ketika berumur 63 tahun. Ramai daripada kalangan anak-anak, cucu dan keturunan-keturunannya menjadi ulama, qadi dan perawi hadis. Hebat. Bagaimana
Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala ni, keturunan dia semua para ulama belaka. Allah Rabbi. Di antaranya ulama tauhid, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan rombongannya kaum dari Yaman yang ingin menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka mempercepatkan langkah dan begitu gembira sekali untuk menemui Rasulullah sambil mendendangkan syair kegembiraan. Sambil mereka itu bersyair, Ghadan alqal ahibbata Muhammadan wa hizbah. Esok kita akan bertemu dengan para kekasih kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Pernah dulu kan yang saya baca syair itu, yang mana ketika mereka mendendangkan syair tersebut, sehingga kan bercucuranlah air mata yang keluar daripada unta yang ditunggangi. Unta tu yang ditunggangi oleh mereka, iaitu rombongan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala yang nak pergi ke Madinah ketika itu. Salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khayriyan rakiban najaib. Lupa dah syair tu, lama tak bersyair. Salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khariman rakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru tafar rakaib. Pelantun syair mengalunkan nama kekasih. Itu yang disebutkan tu. Pelantun syair itu Ghadan alqal ahibbata Muhammadan wa hizbah. Jadi unta yang ditunggangnya itu mengangguk-ngangguk riang dengan alunannya. Lalu mempercepatkan langkah nak pergi ke Madinah. Seronoknya kan. Mudah-mudahan kita dapatlah ziarah ke Madinah, untuk kita berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setibanya mereka di Madinah dan Masjid Nabi, mereka terus menghadap dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Madinah itu mulia kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga orang yang hidup selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat rindu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun untuk itu mereka terpaksa membayarnya dengan harta dan keluarga. Terpaksa bayarlah, mahal. Sekarang perbelanjaan haji naik lagi, tambah lagi. Tapi demi untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi permakaman Baqi', menziarahi tempat-tempat bersejarah yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperamai mereka itu sanggup mengeluarkan belanja yang mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyadi ummati li hubban nasun yakunu nab'adi yuwaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang yang hidup selepasku. Salah seorang daripada mereka sangat ingin melihatku walaupun terpaksa menebus dengan keluarga dan harta. Jadi tanamkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lubuk hati kita. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah, faqala sallallahu alaihi wasallam ma addatta laha. Qala ya Rasulullah
ma'addadatul hamin kasrati salatin wala siyam illa anni uhibbullahu wa rasuluhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam armu'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat? Tanya kiamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bertanya kembali, apa yang kamu sediakan untuk menghadapinya? Kau siap akan apa? Nak menghadapi kiamat ini? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak menyediakan untuk menghadapinya dengan banyak solat sunat. Dia tak banyak solat sunat. Tidak pula banyak puasa sunat. Melainkan aku sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintainya, dan kamu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencintai orang yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahlul bait, keluarganya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hari ini laju sikit baca, banyak tersasul. Sesungguhnya Allah bermaksud menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan daripadamu, wahai ahlul bait, iaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya daripada segala perkara yang keji. Imam Al-Bahaki rahimahullah ta'ala berkata, termasuk dalam lingkungan mencintai Rasulullah ialah mencintai ahlul bait. Masih ada lagi ke ahlul bait keturunan Rasulullah sekarang ni? Ya, masih ada lagi. Para habaib mereka itu yang merupakan keturunan daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu jalurnya sampai kepada Imam Hasan bin Sayyidina Ali, Imam Husain bin Sayyidina Ali. Ini panjang ceritanya tentang ahli bait ni. Baik. Para ulama mengatakan bahawa termasuk antara usul ahli sunnah wal jamaah ialah mereka mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keutamaan kepada mereka serta menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Kita lihat ahli bait keturunan yang jalurnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di negara kita ini. Seumpama guru mulia kita Habib Ali bin Zainal Abidin hafizahullah ta'ala, Habib Najmuddin hafizahullah ta'ala, ramai para habaib yang mereka itu sampai kepada keturunan ini, dan ramai lagi lah. Tidak syak lagi bahawa para sahabat ialah golongan yang paling memuliakan ahlul bait. Memuliakan ahlul bait ini kita jangan dikaitkan. Kadang-kadang ada golongan yang mengaitkan kita yang mencintai ahlul bait ini seumpama golongan Syiah. Adapun golongan Syiah, mereka itu hanyalah memuliakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tetapi mereka melaknat sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga kepada Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Jadi jauh sangat bezanya kefahaman yang dianuti oleh golongan Syiah dengan ahli sunnah wal jamaah. Adapun ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat muliakan para khulafa ar-rasyidin
dan juga para sahabat Nabi SAW. Begitu juga dengan Ummahatul Mukminin, isteri baginda Nabi SAW. Itu beza. Dan kita juga mencintai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana Rasulullah SAW mengasihi cucunya Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, kita juga mencintainya. Jadi berhati-hati, jangan dikaitkan dengan Syiah dan sebagainya. Fahami tentang perkara ini. Siapakah Ahlul Bait? Ketiga Zaid bin Arqam, iaitu Zaid bin Arqam Al-Ansari Al-Khazraji, termasuk sahabat yang terkenal, meriwayatkan beberapa hadis, syahid dalam perang Mu'tah. Ditanya siapakah yang dimaksudkan dengan Ahlul Baitnya, beliau menjawab keluarga Ali, keluarga Ja'far bin Abu Talib. Dikenali juga dengan Ja'far At-Tayyar, abang kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib, digelar dengan Tayyar. Tayyar itu kerana Rasulullah SAW dikhabarkan oleh Allah bahawa Ja'far bin Abi Talib digantikan kedua-dua tangannya yang putus dengan sayap di syurga. Pernah dihantar oleh Rasulullah SAW berhijrah ke Habsyah, syahid dalam perang Mu'tah ketika itu. Itu di antara keluarga Sayyidina Ali, keluarga Ja'far bin Abi Talib. Kemudiannya siapa lagi? Keluarga Uqail. Keluarga Uqail bin Abi Talib, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saudara kepada Ja'far bin dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Turut berjuang dalam peperangan Mu'tah menentang Rom ketika itu. Meninggal dunia pada 686 Hijrah pada usia 96 tahun. Pada akhir hayatnya dia mengalami matanya yang buta. Keluarga Uqail dan keluarga Al-Abbas. Baik. Daripada Umar bin Abi Salamah, dia berkata ketika diturunkan ayat surah Al-Azab, ayat yang 33, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Di rumah Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah Az-Zarah, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, isteri kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mendapat gelaran Al-Siddiqah, wanita terpercaya. Begitu juga dengan gelaran At-Tahirah, iaitu wanita suci, Al-Mubarakah, yang diberkati Allah. Itu banyak gelarannya Sayyidatina Fatimah. Dan biasa dipanggil Fatimah Az-Zarah. Fatimah Az-Zarah, bunga yang mekar semerbak. Digelar juga dengan gelaran Al-Batul, yang memusatkan perhatiannya pada ibadah, atau tiada bandingnya dalam hal keutamaan ilmu, akhlak, adab, hasab dan juga nasab. Dan wafat pada tahun 11 Hijrah, iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zarah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah panggil putrinya itu, kemudian memanggil cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu menyelubungkan mereka dengan selai kain, diambil kain oleh Rasulullah, dipeluk mereka itu, kemudian Rasulullah peluk. Ketika itu Sayyidina Ali berada di belakang baginda. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, mereka ini adalah ahli baitku. Maka bersihkanlah mereka daripada segala kotoran dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya.
Baik. Para ummahatul mukminin, para isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah wal jamaah menjaga keutamaan dan hak-hak mereka. Ummahatul mukminin, tak seumpama golongan Syiah yang mereka itu melaknat ummahatul mukminin dan meyakini bahawa mereka tidak sama seperti para wanita lainnya. Berbeza, sangat beza. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah sama seperti wanita lain. Tak sama. Berapa orang isteri Nabi? Berapa orang isteri Nabi? Kena tahu juga tu. Kadang-kadang orang ni dia nak mengikut sunnah kahwin 4 tapi tak betul sunnahnya itu. Di antaranya yang pertama itu Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid, Saudah binti Zahiyah, Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, siapa lagi? Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian Hindun binti Umayyah, iaitu Ummu Salamah, Zainab binti Jahsi, Juwariyah binti Al-Haris, Maimunah binti Al-Haris, iaitu janda kepada Sayyidina Khalid Ibn Walid, Syafiah binti Huyai bin Akhtab, iaitu keturunan daripada Nabi Harun. Siapa lagi? Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin digelar, Fatimah bin Adha. Jadi ketika turunnya ayat yang memberi peluang kepada isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat At-Takhir, memilih dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Sebab isteri ni komplain lah, kehidupan mereka tak seumpama isteri-isteri yang lain kan. Jadi diberi pilih nak kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Lalu salah seorang yang bernama Fatimah bin Adha ini memilih dunia. Lalu baginda Nabi SAW menceraikannya. Akhirnya dia kena penyakit jiwa yang mengumpulkan tahi-tahi binatang sambil berkata, aku perempuan celaka, aku memilih dunia. Rugilah. Sedangkan untuk menjadi isteri baginda Nabi SAW, iaitu mestilah mendahulukan akhirat. Kemudian banyak lagi lah, ramai lagi lah di antaranya yang kita berceritakan salah seorang yang bernama Umaymah. Jadi ketika Rasulullah hendak menggaulinya, dia mengatakan auzubillah minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Allah melarang orang yang berlindung kepadanya daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menceraikannya, kembalilah kamu kepada keluarga kamu. Begitu juga anak perempuan Ashid, iaitu meninggal dunia sebelum digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kalau nak ceritakan tentang isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ummahatul Mukminin adalah ibu bagi orang yang beriman, ibu-ibu kita. Jadi kita mesti memuliakan ibu-ibu kita. Allah SWT berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Adalah wajib menjaga hak-hak mereka walaupun setelah mereka wafat. Bersalawat untuk mereka bersama Nabi SAW dan memohon keampunan bagi mereka serta menzahirkan pujian dan keutamaan mereka. Para sahabat dan kaum muhajirin. Muhajirin bermaksud orang-orang yang berhijrah. Iaitu orang-orang Islam yang berhijrah daripada Makkah Mukarramah ke Madinah Munawwarah dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Dan juga golongan Ansar. Ansar iaitu mereka yang menolong kaum Muhajirin. Muhajirin dan Ansar kan. Mereka ialah penduduk asal Madinah. Yang beragama Islam, yang sanggup menolong saudara mereka daripada kalangan orang-orang Muhajirin. Tak ada rumah bagi rumah, tak ada isteri bagi isteri. Macam tu mereka membantu macam tu sekali. Hebat, masya-Allah, tabarakallah. Imam Al-Bahaki menyatakan termasuk dalam kecintaan kepada Nabi SAW adalah cinta kepada para sahabat baginda, kerana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam firman-Nya di dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath ini surah pembukaan. Pembukaan kota Mekah ketika itu, yang Rasulullah SAW diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berhijrah ke Madinah Munawwarah, kemudian kembali semula ke Mekah untuk membuka kota Mekah dengan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Rasulullah kemenangan itu yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu dan sebagainya. Surah Al-Fath. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'a bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Slow sikit, suara dah tak ada dah, panas hari ni. Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang kafir, dan sebaliknya berkasih sayang sama-sama sendiri. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud dan dengan mengharapkan limpah kurnia pahala daripada Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda keimanan mereka terdapat pada muka mereka daripada kesan sujud. Itu yang akan menjadi bukti di akhirat nanti. Di dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Kalau kita dengar surah tu kan, yang dibaca oleh qari-qari, masya-Allah, tabarakallah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'a bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kesan sujud tu ada. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa taala juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah meredai orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu, maka ternyata sedia diketahuinya apa yang ada di hati mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'u
naka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dalam hati kita itu, dan Allah SWT meredai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita lah yang juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Dia menurunkan ketenangan kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Kemudian dia menyatakan apabila mereka para sahabat telah mendapat kedudukan ini, maka mereka memiliki hak daripada kaum muslimin untuk mencintai mereka dan mendekatkan diri kepada Allah dengan kecintaan kepada mereka. Ini disebabkan apabila Allah meredai seseorang, maka dia mencintainya, dan wajib atas seorang hamba untuk mencintai orang yang Allah cintai. Itu sebab kita kena pilih orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsihi biyadihi law anna ahdukum anfaqa misla ahudin zahaban ma balagha madda ahadihim wala nasifah. Janganlah kamu sekalian mencela para sahabatku. Rasulullah larang kita mencela para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Syiah. Demi Allah, seandainya salah seorang daripada kamu berinfak emas sebesar bukit Uhud, tidak akan menyamai satu mud, satu cupak dengan mereka, dan tidak juga separuhnya. Tak boleh. Tidak ada bandingannya. Oleh itu adalah wajib mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meredai mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Mereka yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuklah para ulama dan orang soleh serta mereka yang senantiasa berjalan atas syariat Islam. Cukuplah sekadar itu, kerana pada hari ini suara pun kurang baik dengan kepanasan yang begitu di tempat saya ini, dan hari ini juga dalam keadaan kita itu banyak tugas yang nak dilakukan tadi itu pada waktu sebelah petangnya, mengajar dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa saya, kelemahan yang ada pada diri saya, ampun maaf daripada saya juga. Mudah-mudahan kita akan dapat menyambung perbahasan ini sehinggalah ke akhirnya, dan yang akhirnya kita akan memberikan ijazah kepada tuan-tuan yang istiqamah dalam menuntun dengan beberapa bacaan salawat yang telah pun kami ambil daripada guru-guru kami, daripada masyayikh-masyayikh kami, dan kami akan nyatakan jelas fadilat. Saya akan menyampaikan juga fadilat-fadilat di dalam membaca salawat tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa diredai oleh Allah SWT, mendapat kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah SWT senantiasa memberi keampunan kepada kita dan menyampaikan kita kepada bulan yang hampir untuk kita tunggu-tunggu, iaitu bulan Ramadan. Wabalighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah sampai kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan juga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk beristiqamah dalam melakukan ketaatan. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.